إلى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang berusaha pihak pengurusan masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita masih lagi diberikan kesempatan, masih lagi dihidupkan dalam keadaan menjadi orang yang alhamdulillah dapat memulakan hari ini dengan amalan yang baik, iaitu sama-sama kita raikan sunnah besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semayang fardu secara berjemaah di masjid ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita buat pada pagi ini seterusnya insya-Allah menjadi rutin harian kita sampailah hari kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahan pula tuan-tuan, bulan puasa ni makin dekat. Jadi kita dah kena kena latih diri kita untuk bangun awal, untuk bangun awal daripada waktu subuh, paling tidak pun sejam untuk kita semayang, baca Quran, kan? Persiapkan diri supaya nanti bila kita masuk subuh, semayang subuh dalam keadaan yang cukup bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Jadi pagi ni tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita pada muka surat yang ke-102 ikut buku ni. Ayat yang ke-56 daripada suratul Qasas. Ayat 56 surah Al-Qasas, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qalu in nattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina أولم نمكن لهم حرما آمنا
يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون صدق الله العظيم Innaka nun bersabdu. Semua nun dan mim yang bersabdu dalam Quran kita baca dengan dengung qadar 2 harakat. Wa gunna miman thumma nun shuddida. Hendaklah didengungkan nun dan mim yang bersabdu. Itu dalil kan? Wa gunna miman thumma nun shuddida. Innaka la tahdi man ahbabta. Man nun mati bertemu dengan hamzah berbaris atas. Ini pun dah banyak kali kita sebutkan. Bagi yang tak berapa mahir ilmu tajwid ni, kaedah penulisan Rasam Usmani ni sebenarnya membantu kita untuk membaca Al-Quran dengan betul. Semua nun yang mati ada tanda mati di atasnya, termasuk mim yang mati. Maka nun itu tidak boleh didengungkan. Macam ini, man ahbabta. Di sini hukumnya izhar halqi. Man ahbabta. Ba mati, qalqalah sughra di tengah-tengah bacaan kita, tengah-tengah kalimah. Ahbabta ada bunyi detakkan suara. Ahbabta. Walakin Allah. Kinna sama dengan innaka. Wajibul gunnah dengung qadar 2 harakat. Walakin Allah yahdi man yasha. Man yasha ini idgham ma'al gunnah. Yang ni nun ni mati tapi tidak ada tanda mati di atasnya. Berbeza dengan nun yang pada perkataan man ahbabta. Nun tu mati tapi ada tanda matinya. Jadi beza dua tu. Jadi nun yang mati ada tanda mati, kita tak baca dengung. Nun yang mati tapi tak ada tanda mati, itu kita dengungkan. Kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Walaupun tak ada tanda mati, nun tu tidak boleh didengungkan. Kerana lam dan ra ni menghalang gunnah. Dia huruf bila gunnah kan? Idgham bila gunnah kan lam dengan ra. Jadi kita baca may yasha. Saya selalu sebut kita baca ni qiraat kita. Tapi nanti kalau tengok bukan orang Melayu lah, orang Arab atau orang Melayu sendiri pun tengok orang kalau dia baca tak dengung nanti jangan salahkan orang tu. May yasha dengan sebab ada qiraat, ada bacaan di sana seperti bacaan Khalaf an Hamzah. Dia baca tak ada dengung pada ya ni. May yasha. Tarkul gunnah, meninggalkan dengung. Yang itu tak salah. Jadi jangan cepat kita nak hukum orang kan. Apalah ni idgham ma'al gunnah tak dengung ni. Padahal dia baca riwayat Khalaf. Membaca qiraat Khalaf an Hamzah. Kita pula tabu semacam. Rupanya orang tu betul, kita yang salah. Yang itu kena ingat. Yasha ini kalau ikutkan di sini, kalau kita sambung dia jadi mak wajib mutasil. Kalau kita berhenti jadi man arid disukun. Boleh baca ni tak boleh baca 2 harakat sebab dia mak wajib kan. 4 dan 6, 4 5 6 ke atas boleh baca. Yasha
wa huwa a'lamu bil muhtadin. A'lamu bil muhtadin. Tadin tu man arid li sukun, 2 harakat boleh baca, 4 harakat boleh baca, 6 harakah pun boleh baca. Maka tuan-tuan jadilah bacaan yang lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Walakinallaha yahdi man yasha. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu dari sudut ilmu tajwid, tuan-tuan. Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsiran dia. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi hidayah kepada sesiapa yang engkau sukai, tetapi Allah itulah yang memberi hidayah kepada siapa yang disukainya, dan dia lebih tahu akan orang-orang yang mahu menerima petunjuk. Seperti biasa tuan-tuan, sebelum kita pergi jauh tengok ayat ni, kita ambil dulu kefahaman ayat ni. Dalam ayat 56 ini Allah menjelaskan kepada kita, dia berfirman kepada nabinya Muhammad, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau wahai Muhammad tak mampu, tak berkuasa, tak boleh, takkan dapat untuk beri hidayah kepada siapa-siapa orang pun. Walaupun orang tu kau sayang, kau takkan dapat beri hidayah, tak boleh. Tetapi Allah itulah yang memberi hidayah kepada siapa yang disukainya. Kerana hak beri hidayah, beri petunjuk ni, itu hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala je yang boleh bagi petunjuk. Sebab apa? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah dia tahu siapa yang layak untuk diberi petunjuk. Jadi ayat ni beritahu apa tuan-tuan? Masalah petunjuk hidayah manusia ni, itu semuanya hak Allah. Kita ni tukang sampai, tukang beritahu. Hatta orang yang kita sayang pun tak dapat kita nak bagi petunjuk. Itu maksud ayat 56. Baik tuan-tuan, tengok huraiannya apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sunhaji perenggan yang kedua tu. Perenggan yang pertama tu panjang tu dia hurai sebelum ni. Banyak ulama menghubungkan ayat ini dengan peristiwa kematian Abu Talib. Paman Nabi sallallahu, pak saudara Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Humaid, Muslim, At-Tirmizi dan Baihaqi yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, katanya, manakala Abu Talib hampir meninggal dunia, dia telah didatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memujuknya, wahai bapa saudaraku, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dengannya aku naik saksi padamu di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Nabi mohon, pujuk pak saudara, sebutlah wahai pak saudaraku la ilaha illallah, supaya nanti aku boleh bersaksi bahawa engkau telah mengucapkan perkataan ini, boleh selamat besok di hadapan Allah di hari kiamat. Maka dijawabnya, kalaulah tidak, kerana aku akan dicaci oleh kaum Quraisy yang mengatakan tak lain yang mendorong aku Abu Talib untuk mengucapkan syahadah ialah takutkan mati, nescaya aku berikrar mengucapkannya di depan. Jadi Abu Talib tak mahu juga mengucapkannya, sebab dia takut nanti kaum dia mengutuk dia. Itu Abu Talib mengucap tu sebab dah mati, takut nak mati tu, sebab tu dia mengucap. Jadi nak jago diri kan. Dia kata kalau bukan kerana kaum aku ni kutuk aku nanti, sebab nanti kalau aku mengucap syahadah mereka kata aku takut mati, maka akhirnya Abu Talib tak mengucap syahadah. Maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta, mengingatkan Nabi pada ketika itu. Nabi sedih sangat sebab dalam sirah kita mengetahui tak kala apabila kematian Abdul Muttalib, datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak mendukung Nabi, menjaga Nabi, memelihara Nabi, pastikan Nabi selamat, Abu Talib.
Tapi akhirnya dia mati dalam keadaan tidak dapat menyebut perkataan la ilaha illallah. Waktu Nabi sangat sedih. Allah Ta'ala turunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta. Allah Ta'ala ingatkan. Jadi ayat ni diturunkan kerana Nabi rasa sangat sedih. Orang yang dia sayang, orang yang banyak bantu dia, menyelamatkan dia daripada ancaman, seksaan orang kafir Quraisy pada ketika itu, tak dapat nak mengucap. Mengucap 2 kalimah syahadah. Tak ada orang yang siuman atas muka bumi ni nak orang yang dia sayang ditimpa masalah. Tak ada. Bila orang ada masalah, orang yang kita sayang ada masalah, kita sedih. Kalau tak dapat tolong, paling tidak pun kita tunjukkan. Kita cuba zahirkan perasaan kita sedih. Sehingga orang tu tahu kita ni sedih. Kerana dia dapat musibah. Begitulah sayang ni manusia. Hati manusia ni. Begitu juga dengan Nabi. Tapi Nabi tak dapat memberikan hidayah kepada Abu Talib. Akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Adapun maksud dari ayat ini iaitu wahai Muhammad, engkau tidak dapat memberi petunjuk dengan erti kata membukakan hati seseorang itu agar masuk Islam kepada sesiapa yang engkau cintai, baik dari keluargamu maupun orang lain, walau bagaimana engkau bersusah payah tidak dapat engkau lakukan. Tugasmu hanya menyampaikan, sedang Allah dia sahajalah yang dapat memberikan hidayah kepada sesiapa yang disukainya, kerana dialah yang mempunyai hikmah yang sedalam-dalamnya. Dialah yang mempunyai hikmah sedalam-dalamnya. Dan Allah jugalah yang lebih tahu akan orang yang mahu menerima petunjuk, yakni dialah yang lebih tahu kepada siapa petunjuk diberikan. Petunjuk hanya diberikan kepada orang-orang yang mempunyai persediaan untuk mendapatkannya lalu diberikan kepadanya. Dan sebagai contoh di antara mereka ialah orang-orang ahli kitab yang telah terdahulu sebutannya, bukan orang yang keras hati, baik dari keluargamu maupun dari orang yang sengaja tidak mahu menerima hidayah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nak beritahu tuan, hidayah ni memang hak mutlak Allah Ta'ala. Hati manusia ni yang mengubah bukan manusia, tapi Allah. Walakinnallaha allafa bainahum, pada surah Taubah kan. Allah Ta'ala yang jinakkan hati manusia, bukan manusia. Yang ada pada kita ni usaha. Bukan saja kisah ni berlaku kepada Rasulullah. Allah Ta'ala dah paparkan pada kita pada ayat-ayat yang lain, pada tempat-tempat yang lain, yang menunjukkan keimanan ni satu benda yang tak boleh nak diwariskan begitu saja. Hidayah ni tak dapat diwariskan begitu saja. Dulu Raihan pernah meriwayatkan, iman tak dapat dijual beli, dalam nasyid dia lah. Iman tak dapat dijual beli tadi. Memang tak boleh jual beli iman ni, tak dapat. Kalau boleh jual beli, kita tuan-tuan, kita nak anak kita semua beriman, semua kaki masjid, semua kaki surau, semua kaki baca Quran, boleh je. Tapi tak dapat. Tuan-tuan tengok dalam kisah antara Nabi yang terawal menunjukkan hidayah ni, walaupun seorang Nabi, dia tak dapat untuk memberi hidayah kepada anaknya. Itu berlaku kepada Nabi Nuh. Ketika Allah Ta'ala berfirman, surah apa? Cerita ingat ayat yang cerita dalam Nabi Nuh. Nabi Nuh suruh anak dia masuk naik kapal tu. Wahiya tajri apa ni? Disebut apa? Wanada Nuh ibnahu ya bunayya rkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ketika kapal berlayar, Nabi Nuh kata, wahai anakku, irkam ma'ana wala takum minal kafirin. Mai sini. Dipujuk ya anak. Siapa tak sayang anak? Mai sini anakku, naik bahtera sama-sama, jangan duduk sama orang kafir. Nak sangat Nabi Nuh. Anak jawab, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawma min amrillah. Nabi Nuh sebut, anak dia sebut, aku akan pergi kat bukit paling tinggi tu,
ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan selamat daripada air banjir ni. Tak kena. Ha? Qala la 'asimal yawma min amrillah. Hari ni tak ada orang selamat daripada urusan, daripada kehendak Allah ni. Melah naik sini. Akhirnya wahada bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Ombak pun memisahkan antara keduanya, anak ayah ni. Akhirnya tenggelamlah anak Nabi Nuh dalam keadaan kafir. Nabi Nuh pun anak dia sendiri pun dia tak dapat. Bukti iman ni memang hak Allah. Ha? Ha. Kita tak dapat nak buat apa-apa tuan. Yang ada usaha saja. Begitu juga yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Bukan dia tak suruh ayah dia, tak pujuk, dia pujuk. Dia nak ayah yang dia kasihi supaya sama-sama Islam. Tak boleh juga. Apa yang Nabi Ibrahim tak sebut pada ayahnya? Ha? Ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Lain pula jawab ayah. Sebut wahai ayahku, kenapa kau sembah sesuatu yang tak boleh mendengar, tak boleh melihat, tak boleh tolong kau? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sesuatu yang tak pernah datang pada kau, petunjuk. Marilah ikut aku tunjuk kau jalan yang betul. Wahai ayahku, la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani atiyya. Jangan sembah syaitan wahai ayahku. Syaitan ni dia derhaka kepada Tuhan. Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman fatakuna syaitani waliya. Wahai ayahku, aku takut satu hari itu besok engkau akan ditimpa musibah oleh Allah kerana engkau derhaka dan engkau akan jadi kawan kepada syaitan. Macam-macam ayat Nabi Ibrahim sebut nakkan ayah dia beriman. Apa ayah jawab? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Adakah wahai Ibrahim kau benci pada Tuhan aku? La arjumannaka. Aku akan rejam kau, baling kau. Berhenti kau, jangan memukak dia. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Tak dapat juga. Itu pun Nabi Ibrahim sebut lagi. Nak sangat tunjukkan sayang pada ayah. Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Selamat, mudah-mudahan kau selamat wahai ayahku. Aku akan mohon ampun pada Allah Ta'ala. Kerana Tuhanku ni amat lembut hati dengan aku. Aku nak mohon ampun untuk engkau. Itu juga yang berlaku kepada Nabi Lut. Pun tak dapat memberi petunjuk kepada isterinya. Ketika mana disebut dalam Quran. Qala fama khadbukum ayyuhal mursalun. Datang malaikat berupa manusia kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tanya. Kau datang ni buat apa ni wahai malaikat? Apa urusan kau? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Aku ni kami diutuskan kepada kaum-kaum yang berdosa. Ini kaum Lut. Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajmain. Melainkan ahli keluarga Lut kami selamatkan semuanya kecuali ujung tu. Illa mar'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Tapi bini isteri kepada Lut ni dia sama masuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Dalam suratul Hijr. Lagi jelas dalam surah Syu'ara, fanajjaynahu wa man ma'ahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin. Kami selamatkan Lut dan ahli saudara semua kecuali ajuzan fil ghabirin, iaitu isteri kepada Nabi. Maknanya Nabi tak boleh nak bagi tunjuk kepada isteri. Nabi tak dapat mampu nak bagi petunjuk kepada anak. Termasuk juga Nabi Ibrahim tak dapat nak bagi petunjuk kepada ayahnya. Yang ada Allah Ta'ala ajar kita hanya doa. Mohon pada Allah supaya dia bagi petunjuk. Itu saja yang kita boleh buat. Sebab itu akhirnya dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim berdoa. Nabi Ibrahim berdoa, waghfir li abi innahu kana minadh dhalin wa la tukhzini yauma yub'atsun. Ampunkan ayahku ya Allah, dia orang yang sesat. Jangan kau hina aku di akhirat nanti ya Allah ya Tuhan. Doa. Nabi Nuh pun minta tunggu. Ketika kapal air laut dah membesar, dah menenggelamkan bumi ni, apa Nabi Nuh sebut? Wa nada nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Wahai ya Allah ya Tuhanku, Nabi Nuh menyeru Allah, doa pada Allah. Tuhan aku tu ya Allah. Wa inna wa'dakal haqq, janji engkau benar ya Allah dan engkaulah sebaik-baik penghakim, pemutus.
Nabi Nuh minta, tolong anak aku tu ya Allah. Apa Allah Taala jawab? Qala ya Nuh, innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bihi 'ilm. Inni a'udzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, tu bukan anak kau. Dia buat perkara yang tak senonoh, tak betul. Wala tas'alni ma laisa laka bihi 'ilm. Kau jangan minta ke aku sesuatu yang kau tak tahu. Ha? Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Aku nasihat engkau supaya engkau jangan jadi masuk dalam golongan orang-orang yang jahil. Nabi Nuh pun tak dapat, tapi berusaha sebab anak yang dia sayang. Bukti apa tuan? Hidayah ni bukan milik manusia. Itu kehendak Allah. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, bila kita yakin macam ini, kita berbalik, ni cerita Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Kita Nabi Muhammad yang sedih sebab Pak Saudara tak mengucap. Cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Lut dalam Quran kan. Cuma kita kan cerita Nabi kan apa pula apa bahagian kita lah daripada ayat ni pengajarannya. Kita nak bawa tuan-tuan sebab tu dalam dunia ni kita yang ada kat kita usaha kita ya. Kan usaha kita. Bila namoi seruan nyuruh orang, ajak orang, yang itu ada usaha ya. Selebihnya adalah hak Allah Taala. Selebihnya adalah hak Allah Taala. Ada ulama menyebutkan, kamu tak akan ditanya kenapa kamu tak khusyuk solat, tetapi kamu akan ditanya sejauh mana usaha kamu untuk khusyuk. Kita tuan-tuan tak akan dipersalahkan. Kenapalah anak kamu seorang tak semayang? Tapi kita akan dipersalahkan. Akan dipersoalkan sejauh mana usaha kamu nak suruh anak kamu semayang. Sejauh mana usaha kita nak suruh anak kita membaca kitab Quran tu. Sejauh mana usaha kita nak suruh anak kita menutup aurat. Sejauh mana usaha kita nak suruh anak-anak kita taat pada mak ayah dia. Usaha-usaha kita. Sebab itu yang hak kita. Yang menentukan hidayah tu bukan kerja kita. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita buat kerja kita tuan dengan kita kecewa pula. Saya pernah sebut yang tu jangan kita sampai kecewa. Nabi Allah Taala turunkan ayat. Jangan sedih wahai Muhammad. Kan? Itu dalam kehidupan kita hari ni. Kita dengan anak-anak kita. Kalau kita dengan murid-murid kita macam tu juga. Kita dengan murid kita. Kita ada usaha ya. Usaha yang ada. Kita buat usaha kita. Budak tak mampu nak buat macam mana? Itu bukan hak kita. Kita boleh dipersoalkan bila tak nampak ada usaha. Duk ya. Budak pun ambil SPM semua dia. Penjaga pun marah. Apa kerja cikgu sekolah ni? Tak ada apa-apa pun. Memang nampak tuition tak ada, nota tak ada, kelas tambahan tak ada, apa semua tak ada. Memang salah cikgu lah. Tapi kalau sampai pukul 1 buat kelas. Ni nak maghrib ni, pukul 6 sampai buat kelas lagi. Kan? Petang buat kelas lagi. Sampai tak bernapis budak tu. Bukan budak tak cikgu pun tak bernapis. Tiba-tiba tak juga dapat D juga. Ni maksud saya, tu bukan urusan kita. Jadi yang ada sebab tu Syekh Maimun sebut, kamu jangan kecewa bila anak murid kamu tak berjaya. Kan? Kamu jangan kecewa bila anak murid kamu tak berjaya. Sebab berjaya tak berjaya ni bukan urusan kamu. Itu urusan Allah Ta'ala. Yang pentingnya kamu usaha sungguh-sungguh. Kita buatlah sekadar yang kita mampu tuan-tuan. Jadi kita kiaskan dengan contoh perkara-perkara yang lain tuan-tuan. Kan? Kita ada isteri, ada anak, ada anak murid, ada pak saudara, ramai yang orang-orang kita sayang. Kadang-kadang kita pun tak mampu nak buat apa-apa. Kita hanya mampu cakap je. Tapi tak boleh buat apa-apa, cakap lah kan. Akhirnya kita pun kadang-kadang jadi malas nak cakap. Yang itu yang bahaya tu, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Wallahu a'lam. Tuan, itu ayat yang ke-56. Tapi nak cerita Nabi tuan kan. Nabi ni, apa yang ada dalam hati dia? Dia bukan saja mengasihi orang yang kasih kepadanya, Nabi. Tapi dalam sirah kita tengok Nabi yang nama Nabi ni, orang sayang dia pun, orang yang menentang dia pun dia sayang. Kalau boleh nak semua orang musyrik Mekah tu beriman kepada dia. Ketika dibaling di Taif, berdarah-darah kaki sampai habis capal Nabi penuh dengan darah. Datang malaikat, nak tak Muhammad aku ambil 2 bukit ni hempap kepada Taif. Nabi boleh sebut lagi. Mereka ni tak tahu, fa innahum la ya'lamun.
Ampun, maafkanlah mereka. Nabi boleh sebut macam tu lagi. Nak cerita apa tu tuan-tuan? Nabi yang ada dalam hati Nabi. Hatta orang yang memusuhi dia pun dia mintakan kebaikan untuk orang. Berbeza dengan manusia hari ini. Kita bermusuh dengan orang, marah dengan orang, siaplah kau. Kan? Nabi tak macam itu. Dah berdarah-darah dah ni. Dia masih lagi. Sesuatu yang tak ada pada orang lain. Halusnya jiwa Nabi itu kan, tuan-tuan dan puan. Begitu sekali dia. Sehingga Allah Ta'ala bukan sikit-sikit ayat yang mengingatkan Nabi kan. Sampai Allah Ta'ala sebut, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi Muhammad, engkau boleh jadi sampai engkau memusnahkan diri kau sebab kau nak semua orang beriman. Dengan jadu Muhammad, kata Allah Ta'ala. Wajah kau sampai. Fa in tawallau fa innama 'alaikal balagh. Kalau mereka ni berpaling tak ikut engkau Muhammad, 'alaikal balagh, engkau tu sampaikan saja. Janganlah kau risau. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Allah Ta'ala sebut Nabi nak yawad semua orang kafir ni law kanu muslimin, Islam semua. Itulah yang ada dalam jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak pernah putus asa, dia terus gitulah kita. Dah malas saya nak sebut dah kan. Ini bini cakap dengan lelaki ni, malas nak suruh abang Dah berkali-kali yang kau jutnan, dah disambur air ke muka kan. Dah dirui dengan air sebeldi. Tinggal tak dibakar kata lagi, tak bangun-bangun dah lantaklah kau kubur lain. Yang itu jangan sampai keluar daripada mulut mak ayah. Sebab Allah Ta'ala tak nak orang yang putus asa. Orang tua pun cakap kan dalam setandan pisang tu mesti ada yang busuk Tapi kita kalau boleh nak semua elok ya. Kita usahakanlah tuan-tuan sampai kita berjaya kan. Anak kita, isteri kita, pak saudara kita, adik-beradik kita, akak kita, abang kita, itu semua orang-orang yang kita kasihi. Jadi Allah Ta'ala bagi hak usaha, kita usahalah tuan-tuan. InsyaAllah. Allahumma amin. Tuan-tuan. Itu ayat yang ke-56. Kita ambil sikit ayat yang ke-7 tuan-tuan. Dan mereka berkata, sekiranya kamu ikut pimpinan bersama engkau, nescaya kami akan dihalau dari negeri kami. Allah berfirman, bukankah telah kami bangunkan untuk mereka suatu tanah suci yang aman, di mana dibawa ke sana segala macam buah-buahan sebagai rezeki dari sisi kami, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui. Orang-orang musyrik Mekah jawab, orang Arab ada yang jawab, kalau kami ikut kamu Muhammad, nanti kami kena halau daripada negeri kami. Kan? Jadi dalam tafsiran ni Ustaz Ahmad Sunhaji menyebutkan bahawasanya di sini adalah diriwayatkan bahawa ayat ini telah diturunkan untuk ditujukan kepada Harith bin Uthman bin Naufal bin Abdi Manaf. Semasa dia mendatangi Nabi SAW, dia telah berkata, kami tahu bahawa Tuhan adalah di pihak yang benar. Akan tetapi kami takut jika kami menjadi pengikut Tuhan yang mana keadaan kami nanti akan menyalahi adat lembaga orang-orang Arab. Sedang bilangan kami kecil, tentulah mereka akan menghalau kami. Maka Allah turunkan ayat, وَقَالُوا إِنَّ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا. Maksud dia pun tuan, dan mereka berkata sekiranya kami ikut pimpinan bersama engkau, nescaya kami akan dihalau pada negeri kamu. Allah Ta'ala jawab, aku kau ikut engkau Muhammad, nanti aku takut aku kena halau. Katanya Haris bin Osman dengan suku dia kan, sebab kita ni tak ramai. Allah Ta'ala pun jawab, bukankah kami telah bangunkan untuk mereka suatu tanah suci yang aman? Ni yang kau duduk ni kat Mekah ni, Tompek ni aman. Yang menentukan kita duduk kat situ, duduk kokal situ siapa? Allah Subhanahu Wa Taala masuk ayat ni. Ketika engkau kufur dengan aku pun kau elok duduk kat situ. Ini masuk ayat ni. Kau kufur dengan aku, elok kau duduk kat situ. Bukankah Mekah ni aman? Allah Ta'ala dah orang Arab pada ketika itu dah iktiraf Mekah ni tompek yang tak boleh ditumpah darah, tak boleh dikacau orang, tak boleh berburu kat situ kan. Kambing pun tak ada kokah ada imam singo dalam tu dah. Burung pati pun tak pernah sambah adik halang. Kata Imam Qutubi dalam tafsir Jami' Ahkam, sampai burung pati pun tak pernah ada halang sambah di kawasan itu. Nak kata aman
Wa man dakhalahu kana amina. Juzuk apa tu? Siapa masuk tu dia aman. Juzuk 4. Awal-awal lagi kan? Wa man dakhalahu kana amina. Siapa masuk dalam tempat ni aman. Allah Ta'ala sebut. Masa kau kufur pun kau aman duduk tempat ni. Takkanlah kau dah beriman halau pula daripada kawasan ni. Maksud ayat macam ni lah. Macam tu lah maksud ayat ni. Allah Ta'ala sebut. Bukankah kami telah bangunkan untuk mereka suatu tanah suci yang aman? Tempat tu. Yang telah menjadi kebiasaan bagi orang Arab. Jahiliyah dulu. Mereka suka serang menyerang di antara satu dengan lain. Dan sebahagian mereka membunuh sebahagian lain. Sedangkan kota Makkah telah dijadikan oleh Allah tanah suci yang aman. Nabi berdakwah ke Makkah mula-mula. Tanah tu aman. Orang tak porang kat situ. Dan tenteram bagi didiami oleh siapa sahaja yang datang ke sana. Penduduknya sentiasa akan dapat perlindungan daripada sebarang pencerobohan. Kerana mereka semuanya mengakui tentang kesucian kota Makkah itu. Hingga kan terkenal di sana betapa aduh kat sini apa ya. Ini dalam tafsir Qutubi tuan. Betapa seekor kambing itu ditanggung aman dari diganggu oleh serigala dan burung-burung merpati juga berasa aman dari disambar oleh burung elang. Ini dalam Jami' Ahkam ada sebut juga ni tuan. Aman kawasan ni, apa kau nak risau? Kata Allah Taala kat situ kan. Tak ada orang nak bunuh, tak ada apa di kota Mekah ni. Kemudian Allah Taala sebut lagi, yujba ilaihi thamaratu kulli syai'ir rizqan min ladunna. Dibawa ke sana segala macam buah-buahan sebagai rezeki dari sisi kami. Dahlah Mekah tu aman. Ni pelik sikit ayat ni. Tapi semua buah-buahan dibawa ke situ. Mekah ketika mana Allah Taala sebut Nabi Ibrahim tinggalkan Ismail dengan ibunya Siti Hajar kan. Wadin ghairi zizar'in. Wadi yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, air pun tak ada masa tu. Kawasan kering kontang. Tapi dekat sini yujba ilaihi thamaratu kulli syai'ir rizqan min ladunna. Dibawa segala macam buah-buahan sebagai rezeki dari sisi kami. Terdapat di sana berjenis-jenis buah-buahan untuk menjadi rezeki dan makanan bagi penduduk kota Makkah. Yang dibawa orang dari negara-negara jiran seperti negeri Syam, Mesir, Iraq dan Yaman. Bahkan juga dari ceruk rantau negeri yang lebih jauh lagi. Dengan adanya kemudahan dan kelimpahan yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka, mengapa pula mereka berasa khawatir akan dihalau dari negeri mereka, sedangkan mereka mendapat keamanan dan perlindungan Allah Ta'ala. Ada tak pokok dian tuan ke Mekah? Tak ada kan? Saya ingat tahun 1996. Satu. Saya pergi haji daripada Mesir, pergi naik kapal, pergi haji Mekah. Sampai ke itu berburak dengan abang yang bawa tu. Bang, kat Mekah ni tak ada jual tempoyak kau? Saya tanya dia. Saya ingat tu. Kau nak apa? Tempoyak, belacan, ada. Ini yang tunjuk ada lorong-lorong. Mana ada pokok dian? Mana ada orang Saudi tu pandai buat tempoyak? Tempoyak pun jual kat Mekah ni. Tuan-tuan cari manggi, jumpa manggi. Manggi ni kat sini ya tak ada kat Mekah manggi lah. Ada manggi situ. Ini nak sebut ni semua buah. Pokok tak ada tapi buah ada kat situ. Allah Ta'ala bawa rezeki semua kat situ. Dia kata polis, ada tempoyak bang. Ada tempoyak sini ada. Orang Indonesia bawa, orang Malaysia bawa. Semua duduk kat sini. Apa kau nak? Tempat yang diberkati oleh Allah. Bi Bakkah mubarakah. Dulu nama Bakkah sebelum ditukar kepada Makkah. Kan? Kata orang bahasa, Bakkah ni mana tangisan. Kau tinggal kat situ dulu memang menangis lah, tak ada apa-apa. Tapi lama-lama tukar kepada Makkah yang berkat. Berkat tempat tu. Allah Ta'ala bawa semua. Kau dah aman kat sini, orang tak boleh bunuh kau. Kemudian dikumpulkan lagi buah-buahan kat sini. Beri rezeki yang melimpah ruah. Kenapa masih lagi tak boleh beriman dengan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tanya ni. Jawapan kepada orang yang kata, kalau aku ikut kau Muhammad, aku takut kena halau. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui. Yakni kebanyakan orang-orang jahil yang tidak memahami tentang adanya kebaikan untuk mereka yang terdapat di sana. Lantaran itulah mereka katakan ini dan itu. Dan mereka buat pula alasan yang bukan-bukan. Sepatutnya mereka mesti tahu bahawasanya rezeki yang dikurniakan itu akan sampai dari Allah kepada mereka. Maka Allah sahajalah yang patut mereka takut dan khawatiri. Bukan takut kepada yang lain. Kau nak takut, takutlah pada Allah Ta'ala sahaja. Kenapa mesti takut?
bila kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah nak takut, tak payah nak rasa hina bila kita jadi orang beriman, tak payah nak rasa miskin bila kita jadi orang beriman. Kerana Allah yang kita imani itu ada segala-galanya. Ha? Kan? Itu yang disebut oleh banyak ahli tasawuf kita menyebutkan. Kaifa akunu dhullan wa ana 'abdun lil karim wa kaifa akunu faqiran wa ana 'abdun lil ghani. Macam mana kamu boleh rasa hina sedangkan kamu hamba kepada Allah yang Maha Mulia? Macam mana patut kamu rasa miskin sedangkan kamu menjadi hamba kepada Allah Taala yang Maha Kaya? Jangan rasa kita ni bila kita jadi orang beriman, sungguh-sungguh beriman ni, kita jadi lekeh bona kita ni lah. Koman bona lah kita. Sepatutnya kita bangga. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau tu tinggi kedudukan kamu tu kalau kamu tu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya ingat ayat yang ke-57 pada pagi ni mengakhiri kuliah kita. Saya tak boleh lama, pagi ni saya ada majlis bacaan Yasin untuk pelajar-pelajar tingkatan 6 ni semadah lah. Tak ramai dia orang kan, PXO ni akhir sem ni. Jadi saya ada kesempatan pagi ni ada ramai ni. Saya mohon tuan-tuan sama-sama lah mendoakan kejayaan untuk anak-anak kita di tingkatan 6 ni. Mudah-mudahan lah dalam kalangan tuan-tuan ni, mudah-mudahan tuan-tuan kata amin lah. Mudah-mudahan ada di kalangan tuan-tuan ni yang doanya diangkat oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan. Batch pertama ni anak sulung lah tingkatan 6 ni. Mudah-mudahan menghasilkan sesuatu yang baik lah. Untuk diri mereka sendiri, kita sebagai guru ni tumpang syukur lah. Kan apa nak buat lagi, semua dah suruh dah, tuition dah buat, dah tambahan dah buat, kan apa lagi, nota dah bagi, tak faham difahamkan, asak kiri kanan depan belakang dah. Akhirnya kita serah pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita guru, kita ayah, kita ibu, kita suami yang kita nak yang terbaik lah untuk orang-orang yang kita kasihi, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi anak-anak murid kita, mudah-mudahan mereka semuanya selamat menyambung pelajaran di tingkat yang lebih tinggi dan benar-benar menjadi manusia yang diridai Allah, hidup dengan baik, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan tolong doakan, Allahumma amin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar. Kita berhenti di sini, tuan-tuan. Minta maaf lah hari ni tak boleh soal lah kan. Kita nak copek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zallil lahum su'ubata amrihim وسهل عليهم مشقة دراستهم وارزقهم من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan surat Al-Asr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أعلم بالصواب.